Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar sejarah bersama Cikgu Ainul. Okey, untuk hari ini, Cikgu akan sambung subtopik 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Kalau kelas yang sebelum ini, Cikgu dah masuk berkaitan dengan kestabilan. So, untuk hari ini, Cikgu akan sambung dengan kemakmuran. Okey, apa itu kemakmuran? Kemakmuran merujuk kepada sumber hasil bumi dan hasil alam. Hasil ini digunakan untuk memajukan ekonomi. Kemakmuran juga dilihat pada perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Okey, kemakmuran negara kita dapat dilihat daripada subtopik-subtopik kecil-kecil lagi, iaitu kita akan tengok dari segi hasil bumi dan hasil alam, memanfaatkan hasil alam, sistem ekonomi dan kegiatan intelektual. Hasil bumi dan hasil alam. Apa maksud hasil bumi? Hasil bumi ini apa yang ada dalam bumi kita. Okey, negara kita ni kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas dan perak. Kegiatan melombong biji timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan. Mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampai. Mendulang dilakukan di kawasan sungai kerana biji timah banyak didapati di lembah sungai. Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan rotan. Hutan rimba di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah terkena dengan hasil hutan seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutong, kayu gaharu dan kayu cendana. Hasil hutan dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan India. Negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut dan mutiara. Cikgu pendekkan daripada nota ini. Apa maksud hasil bumi? Hasil yang ada dalam perut bumi. Segala bahan-bahan galian. Okey, apa hasil alam? Hasil alam itu apa yang ada di atas bumi. Apa yang ada sama ada dalam laut, dalam hutan ataupun yang ditanam oleh penduduk-penduduk tempatan. So, faham ya? Okey, yang seterusnya, memanfaatkan hasil alam. Masyarakat tempatan mempunyai sifat yang kreatif dan berkemahiran tinggi. Mereka berjaya menghasilkan kraftangan yang indah dan menarik daripada sumber alam. Daun mengkuang, daun pandan, daun nipah dan buluh dianyam menjadi tikar atau bakul. Masyarakat Melayu juga mahir dalam bertukang kayu, membuat perahu, membuat perabot daripada rotan dan menempa alat senjata tradisional. Di Sarawak, terdapat juga kegiatan menenun kain puar dan menyulam selendang. Okey, cikgu pendekkan daripada nota ini apa maksud manfaat hasil alam. Maksud dia, masyarakat tempatan ini menggunakan hasil alam yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan dalam kehidupan harian mereka.
Okey, faham ya? Okey, yang seterusnya, sistem ekonomi. Masyarakat di negara kita mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan. Masyarakat juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Setiap negeri mempunyai kemudahan pelabuhan, mata wang, sistem percukaian dan sistem timbangan dan ukur yang praktikal. Okey, kita tengok yang pertama iaitu perdagangan dan pelabuhan. Okey, negeri-negeri Melayu menjalankan kegiatan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Contoh dia pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan Melaka yang menjadi pusat pengumpulan barangan dari timur dan barat. So, apa hasil-hasil yang ada dekat pelabuhan ni? Ada contoh dia seperti ada buah keras, ada kayu manis, ada cengkeh dan sebagainya. Kita tengok timbang, sukat dan ukur. Masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Kemudian, orang Melayu mengambil sistem timbangan dari pedagang Cina yang memakai sistem kati, tahil dan pikul yang digabungkan dengan sukatan pikul orang Melayu. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan pedagang daripada India. Okey, apabila datangnya British ke alam Melayu, muncul pula sukatan baharu seperti ounce, pound, tan dan gallon. Okey, kita tengok dari segi penggunaan mata wang. Sebelum adanya mata wang, pedagang menggunakan sistem barter, iaitu sistem tukar barang suka sama suka. Kemudian, mata wang digunakan, iaitu wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas. Idea menggunakan mata wang daripada logam timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. Di sini, cikgu ada tunjukkan kepada awak mata wang emas dari Kedah, mata wang emas Kelantan ataupun dikenali juga sebagai duit kijang dan mata wang daripada Terengganu ataupun dikenali sebagai duit pitih Terengganu. Okey, yang seterusnya sistem percukaian. Aktiviti perdagangan yang pesat memperkembangkan bidang percukaian. Cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil pelombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Yang seterusnya kita tengok kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual ni ada dua ya, pendidikan formal dengan pendidikan tidak formal. Okey, apa itu pendidikan tidak formal? Nama pun tidak formal. Maksud dia pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Apa yang diajar dalam pendidikan tidak formal ini? Kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraf tangan. Diajarkan juga ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah. Bagaimana ilmu disampaikan? Melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan dan pengajaran.
Contoh, anjing dengan bayang-bayang dan si tanggang. Saya yakin dan percaya awak tahu apa maksud yang ingin disampaikan dalam cerita-cerita rakyat. Okey, yang seterusnya kita tengok bagaimana pula penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, mereka juga menerima pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Matlamat adalah untuk membolehkan mereka berdikari apabila dewasa kelak. Okey, penduduk Bumiputera di Sabah mempelajari pendidikan tidak formal melalui keluarga atau masyarakat di tempat tinggal mereka. Mereka diajar kemahiran bertukang, bersawah, berternak, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Okey, kita masuk pula pendidikan formal. Okey, pendidikan formal ini lebih kepada pendidikan yang diajar di dalam bangunan ataupun mempunyai sebuah bangunan ataupun tempat yang lebih selesa untuk belajar. Contoh dia di istana, masjid dan surau, pendidikan pondok dan madrasah. Kita akan pergi satu persatu. Contohnya di istana, apa yang akan dipelajari adalah berkaitan dengan hal pentadbiran negara dan sistem politik. Kalau di masjid dan surau, pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Pendidikan pondok pula, mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Jika di madrasah, mereka mempunyai sukatan pelajaran tersendiri. Dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan. Diawasi oleh mudir iaitu guru besar dan diselia oleh jawatan kuasa keuangan. Di Sarawak, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Kumpulan etnik beragama Islam mempelajari pendidikan agama Islam seperti membaca Al-Quran dan menulis tulisan Jawi. Selain itu, mereka mempelajari cara melaksanakan ibadat. Mereka juga diajar oleh guru Al-Quran, imam dan lebay. Di Sabah, pendidikan secara formal amat terhad. Etnik yang beragama Islam belajar membaca Al-Quran dan belajar menulis tulisan Jawi di surau, pondok dan rumah guru agama. Cikgu harap awak faham pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okey. Untuk kerja rumah dan latihan, yang pertama sekali awak perlu membuat nota. Sila salin nota dalam slide yang telah cikgu sediakan ke dalam buku nota. Yang kedua, sila buat latihan. Soalan latihan cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. Okey, sekian. Itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap ilmu yang disampaikan memberi manfaat buat semua. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan sama ada nota ataupun latihan. Okey guys, jangan lupa subscribe dan like video yang telah cikgu sediakan ini. Okey, bye. Assalamualaikum.